Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Bersama saya Muhammad Syarizam Awang dalam Berita Pagi Sabah, edisi Rabu 27 April 2022. Peranan masjid perlu dikembangkan bukan hanya sebagai tempat melaksanakan solat tetapi perlu menjadi pusat pembangunan agama dan tamadun. Ini ditegaskan Menteri Tugas-Tugas Khas Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Mudah-mudahan masjid ini akan menjadi tempat bukan saja untuk beribadah, tapi melaksanakan program-program yang lain seperti program keilmuan, ukhuwah dan sebagainya, dan program kebajikan. Beliau ditemui selepas majlis perasmian Masjid Al-Abid Desa Kastam Sepanggar dan berbuka puasa di Desa Kastam Sepanggar, Kota Kinabalu. Terdahulu, Datuk Dr. Muhammad Arifin turut menyempurnakan penyampaian sumbangan kepada Pusat Tahfiz Asia Tibiah Kota Kinabalu dan warga Kastam. Sumbangan berupa barangan kelengkapan rumah serta kelengkapan solat. Dalam majlis sama, Masjid Al-Abid turut menerima bantuan daripada Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah dan Baitul Mal berjumlah RM5,000. Kemudahan asrama SMK Libaran akan dibina bagi memudahkan pelajar yang mempunyai masalah tempat tinggal dan pengangkutan ke sekolah. Ahli Parlimen Libaran Datuk Zakaria Haji Muhammad Idris berkata, kerajaan juga telah meluluskan peruntukan sebanyak RM17 juta untuk membina asrama tersebut. Apabila siap kelak, dua bangunan asrama yang dibina tersebut bakal menempatkan 200 orang pelajar lelaki dan wanita yang bersekolah di SMK Libaran. Saya sentiasa mengharapkan supaya asrama ini memang dapat membantu kepada golongan yang kurang bernasib baik yang menghantar anak dia ke asrama. Beliau berkata demikian ketika ditemui wartawan selepas majlis penyampaian sumbangan Ramadan kepada penduduk sekitar di Masjid Raya Seri Aman Sungai Manila Batu 12 Sandakan. Sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri tidak lama lagi, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM telah melancarkan kempen kesedaran keselamatan kebakaran bagi kawasan perumahan di atas air. 3L, leka, lupa dan juga lalai. Kebanyakan kes-kes tersebut berlaku diakibatkan oleh aktiviti memasak yang ditinggalkan dan juga oleh kerana pendawaian. Pendawaian bukan saja pendawaian yang salah ataupun yang haram, tetapi juga kesilapan-kesilapan semasa membuat pendawaian. Beliau berkata demikian kepada sidang media selepas melancarkan kempen keselamatan kebakaran di Kampung Nombak, Menggatal. Seramai 900 orang anggota bomba di seluruh negeri Sabah akan bertugas pada Syawal nanti serta 148 orang pelatih akan ditempatkan di balai-balai bomba yang bersesuaian untuk membantu pegawai-pegawai bomba di lapangan. Rawatan struktur muka dan kepala yang abnormal melalui pembedahan mulut dan kraniofacial memerlukan pengesanan di peringkat awal lagi. Ketua Jabatan dan Pakar Neurosurgery Hospital Wanita dan Kanak-Kanak Sabah, Dr. Prabu Rao Sriram berkata, tahap kesedaran dalam kalangan ibu bapa di negeri ini masih rendah dan membimbangkan. Ramai yang tidak sedar bahawa ia memerlukan rawatan dan ramai yang tidak datang untuk mendapatkan rawatan. Dan kami baru bermula sejak 2018 dan salah satu tujuan kami mahu meningkatkan awareness di kalangan orang ramai untuk tahu bahawa masalah kraniofacial ini boleh dirawat. Kita kena mendidik parents, bagi tahu mereka memang risiko itu memang ada, tetapi kalau dibandingkan dengan kebaikan yang akan anak mereka dapati, risiko itu kita boleh tidak perlu risau sangatlah. Nak didik parents tu, kalau sekarang you tak buat pembedahan ini, dalam masa yang panjang anak kamu akan ada masalah. Mereka berkata demikian kepada RTM selepas menjadi tetamu dalam rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Perkembangan COVID-19, jumlah kes baru semalam adalah 51 kes. Jurucakap rasmi COVID-19 negeri, Datuk Seri Panglima Masih Dimajun berkata, 11 daerah mencatat peningkatan, 9 daerah mencatat penurunan dan 7 daerah lagi kekal. Jumlah kes harian lebih rendah daripada semalam dengan 13 kes namun masih kekal 2 angka. 15 daerah lagi mencatatkan kes 1 angka. 49 pesakit berada dalam kategori 1 dan kategori 2, tiada pesakit dalam kategori 3 dan masing-masing seorang pesakit dalam kategori 4 dan kategori 5. Sebelum ke berita sosial, ikuti statistik terkini kes baharu mengikut daerah dan kadar vaksinasi bagi Sabah.
Menjelang penghujung Ramadan, pelbagai agensi kerajaan dan pemimpin setempat di seluruh negeri turut aktif membantu masyarakat khususnya yang tergesan dan memerlukan perhatian. Ikuti laporan yang telah disediakan. Di Kawang Papar, Datuk Seri Gulam Haidar Khan Bahadar sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri kawasan tersebut telah menyampaikan bakul makanan serta wang tunai dalam majlis berbuka puasa kepada lebih 7,000 ketua isi rumah KIR. Kita lakukan ini sebenarnya pada tiap-tiap tahun sebelum ini. Tetapi tahun ini Alhamdulillah kita dapat meningkatkanlah daripada jumlah yang dulu macam 5,000, sekarang 7,000 lebih. Sementara itu, pemimpin pembangunan masyarakat Tanjung Aru, Muhammad Redwan Datuk Haji Akli turut berkesempatan meraihkan 30 asnaf sekitar Tanjung Aru, Sembulan dan Pulau Gaya. Barang-barang yang diberikan agak banyak. Dalam masa yang sama juga, selain daripada bantuan yang kita berikan kepada 33 pemilik rumah mangsa kebakaran ini, kita juga memberikan bantuan alat binaan kepada mangsa-mangsa yang terkesan akibat bencana air pasang dan ombak besar. Diladatu Eastern Sabah Security Command ESCOM dengan kerjasama SMK Sapagaya turut menyampaikan bakul makanan kepada 81 keluarga pelajar sekolah tersebut. Bagi pihak ESCOM, berharap masyarakat yang berada di kampung ini sentiasa membantu pasukan keselamatan dengan memberikan sebarang maklumat yang berguna daripada aspek keselamatan untuk membantu kita. Beralih ke Keningau, seramai 20 KIR Kasih masing-masing menerima sebuah motosikal melalui program kesejahteraan dan peningkatan ekonomi isi rumah Kasih, Kasih Negeri Sabah. Pihak unit penyelarasan pelaksanaan berharap program ini dapat dilaksanakan di seluruh daerah negeri Sabah pada masa akan datang dan lebih banyak lagi kira akan melibatkan ketua isi rumah bagi mereka meningkatkan pendapatan. Kami menyediakan khidmat sokongan selama 6 bulan untuk mereka. Jadi kami sedaya upaya dengan pasukan kami untuk menyasarkan supaya sekurang-kurangnya mereka seorang mendapat pendapatan tambahan sekitar 600 sebulan. Sangat bersyukurlah, sangat-sangat sebab kerajaan telah memilih saya untuk meningkatkan lagi perkembangan ekonomi. Terima kasih kepada kerajaan dan kepada ICU JPN yang telah memberi kami peluang untuk menjana pendapatan isi keluarga. Turut berlangsung di Nabawan, lebih 250 bantuan barangan keperluan asas disampaikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins kepada golongan asnaf, fakir miskin dan mualaf sepanjang bulan Ramadan. InsyaAllah kita juga akan menjelajah selepas Ramadan ini ke Pensiangan untuk meraihkan dan menyantuni saudara-saudara baru kita dalam majlis santunan Syawal pula. Seterusnya, di Ibu Negeri, seramai 57 murid asnaf dan yatim di Sekolah Kebangsaan SK Sembulan menerima bantuan wang tunai dan beras sempena program Ihya Ramadan. Kami dari PBRS N22 Tanjung Aru amat prihatin dan sangat berbesar hati untuk membantu golongan-golongan yang memerlukan. Dan kami juga ada merancang program-program dan untuk kami perbanyakkan program-program seperti ini. Kita mengucapkan berbanyak terima kasih di atas bantuan ataupun sumbangan ikhlas dengan semua ini dapat membantu sedikit sebanyaklah masalah kekurangan juga yang dihadapi oleh golongan asnaf, anak yatim piatu di SK Sembulan ini. Pelaksanaan program tanggungjawab sosial korporat CSR mampu menjadi jambatan untuk membantu masyarakat, khususnya golongan kurang bernasib baik. Di Kota Kinabalu, 2 syarikat berkolaborasi menghasilkan dan mengagihkan 1,200 bungkusan bubur lambuk kepada pasukan barisan hadapan, pihak masjid dan orang ramai. Pengagihan di Balai Polis Alam Mesra, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas serta Masjid Bandaraya Kota Kinabalu. Biasanya kita buat tiap kali Ramadan lah. Ini kali keempat sudah. Selalu banyak program lah. Mungkin selepas ni kita ada sumbangan untuk anak-anak yatim lagi, untuk budak-budak tahfiz, ibu-ibu tunggal insya-Allah.
Bubur lambuk Adabi kali ini kita buat sepanjang bulan ni kita anggarkan 100 periuk bersamaan dengan 30,000 pack. Saya amat bersyukur kepada Jekyll kerana menyumbangkan bubur lambuk untuk kami punya pelajar tahfiz dan juga para jemaah yang berbuka. Kita memerlukan 200 hingga ke 300 lah untuk makanan untuk jemaah-jemaah berbuka puasa. Sejumlah 2,500 bubur lambuk telah diagihkan kepada jabatan dan agensi kerajaan, masjid, rumah anak yatim dan penduduk sekitar daerah tuaran. Program tersebut inisiatif Padi Beras Nasional Malaysia, Bernas. Majlis pengagihan disempurnakan pembantu Menteri Kewangan yang juga adun Pantai Dalit Jasni Daya di Astaka Pekan Tuaran. Kita harap peranan CSR daripada syarikat GLC ataupun seperti Bernas yang ada teruskan usaha-usaha sebeginilah sebab menjelang hari raya walaupun masih dalam keadaan mengikut SOP tapi kalau boleh kita meriahkan lagi, mahrakan lagi hari raya tahun ini supaya nampak suasana tu kembali seperti dulu. 2,500 mangkuk bubur lambuk yang kita edarkan di sekitar kawasan Tuaran ini, begitu juga kepada pihak-pihak berkuasa di daerah Tuaran ini. InsyaAllah program ini program tahunan Bernas sebenarnya. Dan insyaAllah pada tahun-tahun akan datang kita akan buat lagi program-program sebeginilah. Program agihan bubur lambu ini merupakan acara tahunan Bernas setelah 2 tahun terhenti akibat pandemik COVID-19. Perkhidmatan Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK dan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional diharap terus menyantuni masyarakat setempat. Ia sesuai dengan peranan agensi berkenaan yang terlibat secara langsung dengan pelbagai isu kemasyarakatan. Penaung Persatuan Wartawan Keningau KJA, Datuk Jack Jikulin 19 berucap merasmikan Majlis Berbuka Puasa Gabungan 15 Kawasan Rukun Tetangga KRT dengan kerjasama AADK Keningau di Keningau. Dalam pada itu, Datuk Jack mahu penduduk setempat terus berganding bahu dalam usaha merealisasikan keluarga Malaysia serta Sabah Maju Jaya agar setiap pelaksanaan dasar-dasar kerajaan dapat dinikmati bersama. Baik saudara, paparan itu mengakhiri berita pagi Sabah untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Kita sayang Sabah, negeriku tercinta, bersatu sehati ke harapan. Satu aspirasi, satu destinasi, visi dan misi milik kita semua. Kita sayang Sabah, negeriku tercinta.